Seterusnya, nama saya Nabila Huda dan saya akan membentangkan pengenalan. Dalam meniti kehidupan dalam marca pada kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi telah banyak mengubah lanskip pemikiran dan kebudayaan dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Hak asasi manusia merupakan prinsip dasar yang melindungi setiap individu dari penindasan perlakuan yang bukan manusiawi. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, era digital membawa cerapan signifikan terhadap kehidupan manusia. Walaupun begitu, dalam kepesatan teknologi ini muncul cabaran baru, salah satunya adalah buli cyber. Buli cyber dapat didefinisikan sebagai tindakan merendahkan, melecehkan atau menyakiti perasaan seseorang melalui media digital. Fenomena ini memberikan impak yang mendalam terhadap masyarakat sekaligus merugikan individu rohani, emosi, bahkan menjatuhkan reputasi seseorang individu. Dalam konteks yang sama juga, perlindungan hak asasi manusia di era digital menjadi semakin penting. Pada dasarnya, hak asasi manusia merangkumi hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seseorang individu. Oleh hal yang demikian, implikasi baru yang muncul dalam bentuk buli cyber ini menuntut perhatian khusus dalam memelihara hak-hak tersebut di dunia maya. Perlindungan individu dalam era digital tidak hanya terhad kepada keamanan fizikal, malah melibatkan keamanan dan kesejahteraan dari segi psikologi. Tambahan pula, buli cyber memberikan impak yang mendalam seperti kemurungan hidup, kegelisahan hati dan lain-lain. Oleh hal yang demikian, perlindungan terhadap buli cyber ke dalam kerangka kerja hak asasi manusia hendaklah diintegrasikan dalam kehidupan sejagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nur Aifah Rahimati Arifin akan membincangkan tentang isu buli cyber dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi, kita kini hidup dalam era digital di mana segala-galanya boleh diakses dengan mudah melalui gadget pintar di hujung jari kita. Penggunaan teknologi ini membawa kecanggihan dalam komunikasi, maklumat dan interaksi sosial. Namun dengan kemudahan tersebut terdapat juga risiko dan cabaran yang tidak boleh diabaikan. Salah satu isu yang semakin membimbangkan dalam masyarakat kita ialah isu buli cyber. Isu ini tidak mengenal tempat dan dapat melibatkan sesiapa sahaja tanpa mengira usia atau latar belakang. Jadi, saya akan membentangkan isu buli cyber dalam masyarakat akan memberi kesan kepada semua individu. Sebelum itu, mari kita renungkan bersama dengan dua pertanyaan. Pertama, apakah peranan teknologi dalam membentuk kehidupan masyarakat ini? Dan kedua, bagaimana penggunaan media sosial dapat mempengaruhi hubungan budaya di negara kita? Teknologi membolehkan kita untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan individu dari seluruh dunia. Globalisasi melalui teknologi membuka pintu untuk pertukaran budaya dan pengetahuan. Namun, seperti yang dapat kita lihat, ada masalah yang perlu mendapat perhatian. Media sosial menjadi platform utama dalam menyebarkan maklumat dan berinteraksi dalam masyarakat. Namun, kita perlu berhati-hati. Sebagaimana diingatkan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Aman, menyebarkan informasi yang belum disahkan dapat memecah belahkan masyarakat. Sebagai contoh yang relevan adalah ketika beliau menekankan bahaya berkongsi cerita yang tidak disahkan kebenarannya. Tindakan seperti ini boleh menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, mempengaruhi hubungan antara budaya dan mengancam keharmonian sosial. Dalam konteks ini, kita perlu meningkatkan kesedaran tentang risiko yang mungkin timbul dari penggunaan media sosial dan bagaimana penyebaran informasi yang tidak tepat dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jadi, kita telah melihat bagaimana teknologi membawa kita ke dalam era globalisasi dan bagaimana penggunaan media sosial tidak hanya membuka pintu ke peluang tetapi juga kepada risiko yang perlu kita pertimbangkan bersama.
Seterusnya, buli cyber tidak hanya mencetuskan masalah di peringkat masyarakat tetapi juga memberi kesan terhadap individu secara peribadi. Tekanan sosial yang timbul daripada pecah belah masyarakat boleh menyebabkan konflik peribadi. Risiko termasuk kehilangan sokongan sosial, konflik dalam hubungan interpersonal serta perubahan dalam cara individu melihat dunia di sekelilingnya. Ini memboleh rasa kesunyian dan kehilangan sokongan emosi yang penting untuk kesejahteraan psikologi, sama seperti yang diungkapkan oleh Ketua Menteri Sabah dalam konteks Malaysia. Risiko ini menjadi lebih ketara kerana kita hidup dalam masyarakat yang berbeza kaum. Risiko ini mencakup potensi perpecahan antara kaum dan budaya di negara kita. Dalam menghadapi isu ini, kesedaran perlu dibangunkan di kalangan individu dan masyarakat mengenai kesan psikologi yang mungkin dialami oleh masa buli cyber. Ini merangkumi pemahaman tentang kehilangan sosial dan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi meneruskan pembentangan ini, saya akan menerangkan isu berkaitan kesihatan mental dan buli cyber seperti yang dinyatakan di dalam slide. Bagi meneruskan pembentangan ini, saya akan menerangkan isu. Baiklah, walaupun kecanggihan teknologi maklumat hari ini menjadikannya lebih mudah untuk masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan maklumat tentang isu terkini, secara tidak langsung ia juga telah menjadi medium bagi jenayah buli cyber yang semakin meningkat setiap hari. Sebagai contoh, media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook biasanya digunakan untuk bersosial dan berkomunikasi sesama masyarakat. Selain itu, peningkatan penggunaan media sosial juga meningkatkan potensi ancaman risiko terhadap keselamatan peribadi di mana kegiatan seperti pencurian identiti, penipuan dan buli cyber adalah antara bahaya keselamatan peribadi yang wujud hari ini. Isu buli cyber yang kerap berlaku di kalangan masyarakat hari ini sudah tentu mempunyai kesan negatif terhadap psikologi individu yang menjadi mangsa buli cyber. Mereka mungkin mengalami perasaan gelisah, murung dan masalah mental lain yang mampu mendorong mereka menganggap bahawa bunuh diri adalah cara terbaik bagi menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi. Implikasinya, beberapa selebriti Korea tempatan seperti Choi Ji-rin atau lebih dikenali sebagai Suli dan Go Hara telah dilaporkan mati kerana tertekan dan depresi akibat buli cyber di media sosial. Oleh itu, dapat dibuktikan bahawa platform media sosial mampu mendorong kepada berlakunya buli cyber yang memberi impak negatif terhadap masyarakat kini, khususnya di negara Malaysia. Pembentangan ini akan diteruskan lagi dengan komponen seterusnya, iaitu faktor-faktor buli cyber. Pembentangan ini akan diteruskan lagi dengan terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada berlakunya buli cyber di kalangan masyarakat hari ini dan antaranya ialah faktor yang disebabkan oleh individu itu sendiri. Media sosial menjadi semakin popular di kalangan remaja hari ini sebagai cara untuk menghiburkan diri sendiri dan bagi memenuhi masa yang terluang. Tidak dinafikan lagi, golongan remaja kini gemar berkongsi maklumat peribadi maupun berita baru di paparan media sosial. Ketagihan internet menjadi salah satu punca berlakunya permasalahan buli di kalangan remaja hari ini di mana individu menjadi pelaku atau mangsa. Kurangnya kesantunan bahasa dan etika remaja dalam penggunaan media sosial telah menjadi salah satu penyebab perilaku buli cyber kerana remaja kini cenderung menganggap kata-kata kasar dan kurang sopan sebagai satu hal yang bukan serius. Selain itu, rendahnya pemahaman remaja tentang undang-undang cyber dan kurangnya sensitiviti terhadap hak asasi individu lain turut meningkatkan statistik kejahatan cyber di Malaysia. Remaja belum sepenuhnya menyedari implikasi dan tanggungjawab dari tindakan online seperti menyebarkan informasi palsu dan pelanggaran privasi. Assalamualaikum, saya Noha. Saya ingin kongsikan dengan anda tentang fenomena buli cyber yang semakin meruncing. Dalam slide ini kita akan fokus kepada faktor persekitaran yang berperanan penting dalam membentuk masalah ini. Antara faktor persekitaran utama yang menjadi pendorong buli cyber adalah kurangnya pengawasan daripada ibu bapa atau penjaga.
Hubungan yang kurang baik ini menjadikan pembuli cyber seringkali tidak mendapat perhatian yang mencukupi dari keluarga atau insan yang terdekat. Oleh itu, individu ini memilih untuk menyebarkan isu-isu viral yang negatif serta turut serta dalam ejekan dan penghinaan semata-mata untuk mendapatkan kepuasan dan perhatian dengan cara yang tidak betul daripada orang luar. Seterusnya, iklim persekitaran yang tidak kondusif turut menyumbang kepada gejala buli cyber ini. Dan kurangnya sokongan akan sebaya menyebabkan remaja terasa terasing, mendorong mereka untuk mencari jalan keluar melalui perilaku negatif di dunia maya. Seterusnya, kurangnya etika dalam interaksi sosial di media sosial adalah pendorong utama buli cyber. Kajian menunjukkan ketidaksantunan bahasa dan penyebaran berita palsu, terutama yang melibatkan isu agama, negara dan seksual, semakin melarat. Hal ini semakin menjadi-jadi apabila pengguna menggunakan akaun palsu atau akaun anonymous semata-mata hanya untuk meluahkan perasaan negatif sahaja. Assalamualaikum, saya Kurata Aina Syafiah. Saya akan menguraikan faktor-faktor permasalahan disebabkan oleh kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi juga merupakan salah satu faktor berlakunya buli cyber. Antara aktiviti buli cyber yang sering berlaku adalah penyebaran mesej menghina, mengancam dan memfitnah dalam media sosial, menjadi fenomena yang memudaratkan. Menimbulkan isu-isu seperti kerahsiaan dalam talian, penyebaran kandungan berbahaya dan cabaran undang-undang yang muncul dari sifat global internet. Selain itu, tindakan ugutan dalam alam cyber melibatkan penghantaran mesej, imej atau video oleh individu yang tidak dikenali dengan niat merendahkan, menyakiti perasaan atau mengugut individu tertentu. Biasanya, pelaku ini menghantar kandungan yang bertujuan untuk menjatuhkan maruah, meningkatkan tekanan perasaan mangsa dan menggunakan perkataan yang tidak sesuai dalam interaksi sosial. Praktik buli cyber ini bukan sahaja mencipta ketidaknyamanan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat. Di samping itu, pengguna internet di Malaysia berumur 16 hingga 64 tahun rata-ratanya menghabiskan lebih dari 2 jam setiap hari di media sosial, melebihi purata global. Kehadiran identiti tanpa nama dalam dunia maya memainkan peranan dalam menarik pengguna untuk menghabiskan sebahagian besar masa mereka secara digital. Dengan perubahan dalam bidang elektronik, pengguna dapat mengubah bahasa dan identiti serta tidak terhad dalam berinteraksi dan berlakon dalam peranan pilihan mereka. Kemajuan teknologi dalam era digital menyumbang secara ketara kepada masalah hak asasi manusia dan meningkatnya kes buli cyber. Walaupun memberikan akses mudah kepada maklumat dan komunikasi, teknologi juga membuka pintu luas kepada pelanggaran hak asasi manusia dan fenomena buli cyber. Pengguna yang semakin besar dalam dunia digital, terutamanya melalui media sosial dan aplikasi komunikasi, menimbulkan risiko serius terhadap privasi dan keselamatan individu. Oleh itu, melindungi hak asasi manusia dan mencegah pembuli cyber dalam era digital memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan masyarakat untuk membangunkan dasar dan amalan yang menggalakkan keselamatan dan kesejahteraan individu dalam dunia digital yang sentiasa berkembang. Seterusnya, saya akan mengupas impak buli cyber terhadap individu, khususnya terhadap pelajar universiti. Sebuah kajian tentang hal ini membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam mengenai 3 aspek utama, iaitu kesan buli cyber kepada emosi, kesan buli cyber kepada fizikal dan kesan buli cyber kepada psikologi. Buli cyber mampu mencetuskan gangguan emosi yang serius. Mangsa mengalami perasaan sedih, kecewa, takut dan marah yang berlebihan. Ini tidak hanya berhenti di situ. Mangsa buli mungkin menjadi individu dewasa yang terlalu emosional sehingga mempengaruhi hubungan dengan orang lain dan keluarga. Kesan emosi ini seterusnya boleh membawa kepada masalah yang lebih serius, iaitu masalah kesihatan psikologi yang lebih melarat. Dari segi psikologi, mangsa buli cyber berhadapan dengan cabaran serius. Mereka mengalami masalah gelisah, kemurungan dan tekanan.
Mangsa juga turut mengalami masalah gangguan tidur insomnia dan gangguan dalam perhubungan sosial di mana mereka enggan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, keinginan untuk membunuh diri turut berada dalam gambaran. Dapatan kajian menunjukkan bahawa impak psikologi membawa kesan jangka panjang dalam aspek pembelajaran. Individu yang menjadi mangsa buli mungkin mengalami kesulitan dalam pembelajaran mereka. Mereka masih terasing dalam hubungan sosial dan merasai tekanan emosi yang berpanjangan. Seterusnya, pencapaian akademik mereka terbantut sejak dibuli secara maya dalam alam cyber. Dalam domain kesan negatif fizikal, mangsa buli cyber melibatkan aspek-aspek yang secara langsung menjejaskan kesihatan diri. Mereka cenderung untuk mengundur diri daripada aktiviti sosial, menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan. Aktiviti harian seperti tidur dan pola makan juga terjejas, memberikan impak negatif terhadap fizikal mereka. Hai, nama saya Nabila Huda dan saya pada kali ini akan membentangkan impak terhadap masyarakat. Antara salah satu kesan utama buli cyber terhadap masyarakat ialah pelanggaran hak privasi. Masyarakat yang menjadi mangsa terhadap jenayah buli cyber ini seringkali mengalami serangan yang melibatkan pencabulan privasi mereka. Gambar peribadi, maklumat peribadi dan komen negatif mudah disebar melalui platform digital sekaligus mengancam hak privasi masyarakat. Hal ini secara tidak langsung boleh mengakibatkan kepada ketidakselesaan emosi, kehilangan kepercayaan diri dan impak psikologi yang mendalam. Dalam konteks yang sama juga, buli cyber juga menyumbang kepada peningkatan diskriminasi dan penganiayaan dalam masyarakat cyber di era digital ini. Individu atau sesebuah kumpulan tertentu terdedah untuk menjadi sasaran buli cyber berdasarkan faktor seperti bangsa, agama atau jantina. Hal ini secara tidak langsung membawa kepada ketidakadilan dalam sosial masyarakat dan sekaligus mewujudkan persekitaran yang memberi hak yang lebih rendah berbanding yang lain dan mengancam prinsip hak asasi manusia. Akhir sekali, masyarakat yang menjadi mangsa terhadap serangan cyber akan mengalami tekanan emosi yang kritikal dan kesan psikologi lain yang boleh meletakkan kesejahteraan mental mereka di tahap yang membimbangkan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa buli cyber bukan sekadar ancaman kepada hak asasi manusia dalam konteks digital, malah mempunyai kesan yang nyata terhadap kehidupan emosi dan mental masyarakat. Buli cyber bukan sahaja akan mempengaruhi masyarakat dari segi tingkah laku, malah mempunyai kesan kepada prestasi akademik dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang impak dan kesan terhadap negara. Impak dan kesan buli cyber bukan sekadar isu individu. Ia merentasi hak asasi manusia dan memberi impak pada negara secara keseluruhan. Setiap individu dari sekecil-kecilnya memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat dan kesan ini dapat membentuk struktur dan kestabilan negara. Penting bagi kita untuk memahami bahawa kekesalan dan penderitaan yang dialami oleh individu yang menjadi mangsa bukanlah isu yang terpinggir. Sebaliknya, ia berkait rapat dengan struktur sosial dan ekonomi negara kita. Dengan menyedari impak yang meluas ini, kita dapat memahami betapa pentingnya untuk memperkasakan masyarakat dan negara kita melalui pencegahan lebih serius terhadap buli cyber. Seterusnya, kesejahteraan mental yang terjejas akibat buli cyber bukan hanya menjejaskan individu secara peribadi, tetapi juga memberi kesan besar kepada pertumbuhan ekonomi negara. Individu yang mengalami tekanan psikologi mungkin menarik diri dari peluang pendidikan atau kerjaya. Ini akan menyebabkan negara menghilang bakat yang kreatif dan produktif. Sebagai contoh, serangan cyber terhadap syarikat atau sektor kewangan boleh menyebabkan kerugian kewangan yang besar. Selain itu, jika sesebuah negara dikenali sebagai
tempat yang tidak selamat cyber. Ini boleh mengurangkan keyakinan pelabur dan menghalang pelaburan serta pembangunan infrastruktur teknologi maklumat. Buli cyber juga boleh merosakkan identiti negara kita atau budaya sesebuah negara. Serangan cyber terhadap institusi kerajaan, organisasi atau tokoh awam boleh mencetuskan ketidakstabilan politik dan mencemarkan imej negara di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, serangan cyber yang menyasarkan tokoh atau organisasi penting boleh merosakkan imej negara dan mencetuskan ketegangan diplomatik. Ini bukan sahaja memberi kesan negatif terhadap hubungan antarabangsa, tetapi juga merosakkan persepsi dunia terhadap negara kita. Setelah mengamati semua impak dan kesan buli cyber yang mengganggu hak asasi manusia, seterusnya kita akan membincangkan solusi dan penyelesaian daripada individu termasuk semua golongan pengguna media sosial terhadap masalah buli cyber yang semakin melarat ini. Pertama, pengguna media sosial perlu memainkan peranan yang aktif dan skeptikal dalam menyemak kebenaran berita serta mengamalkan etika ketika memberi komen. Penting untuk berfikir sebelum menyuarakan pendapat, menggunakan akal bukan emosi dan menghindari penggunaan bahasa yang kurang sopan. Selain itu, individu perlu peka terhadap hak privasi sebagai langkah awal untuk melindungi diri dari ancaman jenayah cyber. Penting untuk memahami keselamatan cyber dan buli cyber, termasuk langkah-langkah seperti tidak mendedahkan maklumat peribadi dan tidak membalas mesej pembuli cyber. Namun, tanggungjawab tidak hanya terletak pada individu. Faktor luaran seperti keluarga, guru dan rakan sebaya juga memainkan peranan besar dalam menangani masalah buli cyber ini. Ibu bapa harus memahami personaliti anak-anak dan memberi bimbingan dengan memberikan contoh yang baik. Komunikasi yang baik antara ibu bapa dan anak dapat membina kepercayaan, mendorong anak-anak untuk berkongsi masalah mereka. Guru juga perlu turut melibatkan diri dalam mengajar etika penggunaan internet dan merangka program untuk menghadapi ancaman buli cyber ini. Ini akan membantu mencipta lingkungan pembelajaran yang selamat dan positif. Tidak lupa juga, penting untuk mencari kumpulan rakan sebaya yang dapat memberikan contoh yang terbaik kepada kita. Mangsa buli cyber juga digalakkan untuk datang berjumpa kaunselor apabila menghadapi sebarang masalah. Alternatif ini sedikit sebanyak membantu mangsa dalam sokongan emosi dan membantu mereka menguruskan kesan psikologi yang mungkin timbul akibat buli cyber. Seperti yang kita dapat lihat pada hari ini, buli cyber bukan sahaja dapat memberi kesan kepada individu, malah ia juga dapat memberi kesan yang ketara kepada kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Tiada cara yang mudah untuk menangani isu jenayah dan sosial di kalangan remaja kecuali ia memerlukan bantuan daripada semua pihak seperti keluarga, sekolah, pihak berkuasa, agensi kerajaan dan bukan badan kerajaan. Oleh itu, badan kerajaan memainkan peranan utama dalam memanteras dan menangani isu ini kerana mereka merupakan pemimpin yang bertanggungjawab dalam memastikan masyarakat berada dalam keadaan selamat baik di dunia nyata maupun dalam talian. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) telah bertindak segera mengadakan kempen kesedaran dan pencegah jenayah komunikasi. Agensi dan jabatan di bawah KKMM seperti MCMC bernama RTM dan lain-lain juga turut bekerjasama dalam mempromosikan dan menjayakan program-program khusus yang bertujuan untuk menangani isu buli cyber di negara ini. Antara inisiatif lain yang boleh dilakukan oleh badan kerajaan adalah dengan menguatkuasakan undang-undang cyber di Malaysia. Usaha-usaha seperti ini bukan sahaja mampu mengubah perspektif rakyat terhadap isu buli cyber, malah mampu menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih aman dan sejahtera.
Ringkasnya, dapat disimpulkan bahawa badan kerajaan memainkan peranan yang signifikan dalam menangani dan mencegah fenomena ini daripada terus-berterusan. Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat global, tetapi turut membawa cabaran baharu berkaitan hak asasi manusia, terutamanya dalam bentuk buli cyber. Fenomena ini termasuk tingkah laku dalam talian yang berbahaya yang boleh merosakkan integriti individu dan melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks ini, peranan NGO menjadi penting dalam bertindak balas terhadap isu-isu ini. Salah satu usaha NGO dalam membanteras buli cyber adalah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) bersama dengan beberapa NGO lain telah mewujudkan Sekretariat Anti Fitnah (SAF) sebagai inisiatif untuk mengatasi penyebaran maklumat fitnah melalui media sosial. Dalam usaha ini, SAF akan melancarkan kempen pendidikan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya maklumat fitnah sambil memantau dan melaporkan kandungan yang bersifat fitnah kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Presiden MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid, menegaskan pentingnya pendekatan pendidikan dan SAF berencana menggunakan pelbagai medium seperti risalah, forum, seminar, kuliah, jelajah wacana dan dialog untuk menyampaikan maklumat. Kolaborasi dengan MCMC juga diusahakan dengan penekanan pada pendekatan tegas terhadap fitnah melalui pelibatan polis jika diperlukan. Inisiatif ini melibatkan beberapa NGO lain seperti Suara, Inisiatif Madani, Rakyat Darul Aman dan Tabayun Media Network, dan diawali dengan pelaksanaan kempen di Kedah yang akan ditujukan kepada generasi muda dan mahasiswa sebelum diperluaskan ke negeri-negeri lain di Malaysia. Muhammad Azmi menekankan perlunya tindakan tegas untuk mengatasi fitnah guna mencegah ketegangan, kekeliruan, prasangka, kezaliman dan permusuhan dalam masyarakat. Oleh itu, perspektif NGO dalam menangani isu buli cyber melibatkan pelbagai solusi penyelesaian yang holistik. Pertama, mereka memandang pentingnya pendidikan kesedaran di kalangan pelajar, guru dan ibu bapa tentang bahaya buli cyber. Inisiatif ini melibatkan program-program edukasi, seminar dan bahan pendedahan untuk memupuk pemahaman yang lebih baik. Kedua, penekanan diberikan kepada pembentukan persekitaran digital yang selamat melalui kerjasama dengan pihak pendidikan dan industri teknologi. NGO juga mencadangkan peningkatan undang-undang dan polisi yang lebih ketat untuk memberi penalti kepada pelaku buli cyber. Selain itu, mereka berperanan dalam menyokong mangsa dengan menyediakan sokongan emosional dan sumber daya yang diperlukan. Kesimpulannya, pendekatan holistik NGO melibatkan pendidikan, kerjasama industri, undang-undang yang diperkuatkan dan sokongan terhadap mangsa untuk mengatasi isu buli dengan berkesan. Seterusnya, saya akan membincangkan solusi penyelesaian isu daripada perspektif agama. Fenomena buli cyber ini tidak hanya melibatkan tindakan keganasan secara digital terhadap individu, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesedaran dan akan akhlak dan etika dalam interaksi dunia maya. Fenomena buli cyber menjadi semakin ketara di dalam masyarakat moden kita. Tindakan keganasan secara digital seringkali menjadi cabaran yang dihadapi individu. Dan ketidaksempurnaan kesedaran ini menyebabkan interaksi maya semakin membuka ruang untuk gejala berkembang. Dalam perspektif Islam, penghormatan terhadap individu adalah prinsip asas yang mendasarkan hubungan antara manusia. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menekankan perlunya memuliakan orang lain. Sebagai contoh daripada ayat surah Al-Isra, ayat 70 menegaskan kedudukan mulia setiap individu dalam pandangan Islam yang memerlukan penghormatan dan perlakuan yang baik dari orang lain. Daripada surah Al-Isra, ayat 70, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di dataran dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari
yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ayat ini menegaskan bahawa setiap individu mempunyai kedudukan mulia dan layak dihormati dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah satu nilai asas yang dapat membentuk cara kita berinteraksi dalam dunia maya. Seterusnya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita diberi pengajaran tentang nilai-nilai kasih sayang dan keadilan dalam interaksi sosial. Pesan ini sangat relevan dalam konteks bully cyber. Baginda bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang menghinakan saudaranya selama 3 hari secara berturut-turut, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Pesan ini menekankan pentingnya menghindari perilaku yang merendahkan martabat individu lain, baik di dunia nyata maupun maya. Selain itu, pendidikan awal di sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku dan etika di dunia maya. Islam mengajar untuk menggunakan media sosial dengan bijaksana, memahami batasan dalam menyebar informasi, menghindar fitnah dan memuliakan privasi orang lain adalah aspek yang penting dalam menggunakan teknologi dari perspektif Islam. Seterusnya, kita dapat memperkuatkan kesedaran sivik dan melibatkan masyarakat dalam program-program yang menyentuh isu bully cyber. Islam mendorong peningkatan kesedaran sosial terhadap isu seperti bully cyber. Masyarakat diajar untuk menjadi saksi yang adil dan berbicara melawan kezaliman, termasuk ketika melihat atau mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam dunia yang maya. Kesimpulannya, dalam era digital yang pesat ini, hak asasi manusia menjadi salah satu isu yang relevan, terutamanya dalam konteks perlindungan individu dari bully cyber. Bully cyber telah mengugut hak-hak asasi manusia dalam pelbagai bentuk penyalahgunaan kuasa dan pelanggaran privasi yang berlaku dalam ruang maya di masa kini. Perlindungan individu dalam era digital adalah suatu perkara yang harus diwajibkan dan langkah-langkah waspada haruslah diintegrasikan untuk memastikan pematuhan terhadap hak asasi manusia dalam dunia maya berjalan dengan lancar. Dalam konteks yang sama juga, kepentingan untuk memahami hak asasi manusia untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan era digital ini harus diaplikasikan secara konsisten dan optimistik di serata dunia maya. Setiap individu mempunyai hak untuk menjaga butir peribadi sendiri tanpa apa-apa implikasi seperti menjadi mangsa penyebaran informasi palsu yang dapat memberi impak yang negatif terhadap reputasi mereka. Selain itu, masyarakat pada era ini perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang implikasi buruk dari tindakan bully cyber sekaligus dapat mencegah dan mengatasi masalah tentang perkara tersebut. Pendidikan digital dan literasi internet menjadi salah satu kunci utama untuk melibatkan masyarakat dalam penggunaan yang beretika dan bertanggungjawab terhadap teknologi digital. Undang-undang yang jelas dan efektif perlu diintegrasi untuk membendung tindakan jenayah bully cyber dan penegakan hukum hakam yang adil perlu dijamin untuk memberikan kepastian masyarakat akan terus hidup dalam keamanan dan kesejahteraan. Kesimpulannya, perlindungan individu dari bully cyber di era digital memerlukan pendekatan holistik yang berpandukan terhadap regulasi hukum hakam, pendidikan kepada masyarakat, kesedaran digital dan kerjasama antara bangsa. Hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dan mengembangkan jalan penyelesaian untuk menjaga keadilan, butir peribadi dan keamanan individu dan masyarakat di dunia digital yang terus berkembang ini.